An-Nasr. Jadi kita tengok dulu lah sebuah sedikit sirah perjalanan Nabi sebelum kita masuk kepada tadabbur surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr ni menceritakan tentang pembukaan kota Mekah dah. Pembukaan kota Mekah. Bagaimana Nabi masuk semula ke dalam kota Mekah setelah bertahun meninggalkan kota tanah lahir baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pada awal kenabiannya 13 tahun berdakwah di Mekah, menyebarkan Islam di Mekah dan berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah dah. Meninggalkan tanah air tercinta untuk sebab-sebab sangat munasabah dah. Ambo secara ringkas, antara sebab-sebab baginda berhijrah ke Madinahnya ialah sebabnya Nabi ni dapat tentangan daripada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy masa dan semakin bertambah bilangnya dia. Jadi Nabi pun terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan yang keduanya ialah Nabi ni dia hijrah pada malam mana orang kafir Quraisy Mekah dia rancang nak bunuh Nabi pada malam itu. Jadi secara rasionalnya, secara logiknya, kalau orang nak bunuh kita, apa kita duduk situ lagi dia. Jadi kita kena cari satu tempat perlindungan, tempat hak selamat, hak baru untuk menyelamatkan nyawa dan juga menyelamatkan ajaran yang kita bawa tu. Seterusnya, Nabi ni duduk Mekah ni, duduk Mekah lagi, kita boleh kata tak sesuai lah untuk kemajuan Islam tu dah. Sedangkan Islam ni, agama hak kita boleh kata ekspensif dah, agama hak berkembang. Jadi populasi penduduk Mekah pada itu tak ramai dah, duk main dengan orang kafir, duk apa-apa ancam media pula. Jadi untuk menjaga Islam, untuk jaga agama tu, Nabi pun terpaksa juga berhijrah ke Madinah. Itu sebab Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi setelah 8 tahun di Madinah, ini nak masuk tentang pembukaan kota Mekah dah. Nabi pun masuklah semula ke kota Mekah. Setelah 8 tahun ada di Madinah, Nabi masuk semula ke kota Mekah. Peristiwa Fathu Mekah ni khilaf di kalangan para sarjana antara 10 hingga 20 Ramadan, berlaku pada bulan Ramadan dah. Peristiwa Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Pembukaan kota Mekah ni bermaksud pembebasan dan pembebasan kota Mekah daripada cengkame dan pengaruh jahiliyah. Kejayaan buka kota Mekah ni ibarat kejayaan mengembalikan kesucian Kaabah daripada dikotori oleh berhala-berhala jahiliyah, ciptaan orang kafir, dan mengembalikan kesucian Kaabah tu supaya mana Ibrahim dan Ismail alaihissalam buat. Jadi mengembalikan kesucian Kaabah tu. Jadi latar belakang pembukaan kota Mekah, sebab berlakunya pembukaan kota Mekah ni, antara sebab utamanya ialah orang musyrikin Mekah dia mencabuli perjanjian Hudaibiyah. Jadi dari perjanjian ni banyaklah antara kesepakatan antara Nabi dengan kafir dah. Tapi orang kafir ni dia mencabuli perjanjian tersebut. Mana orang kafir ni dia memberi bantuan senjata dan tentera kepada Bani Bakar hak berperang dengan Bani Khuza'ah. Dia beri bantuan senjata dan tentera kepada Bani Bakar hak berperang dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni dia lebih memihak kepada orang Muslim pada ketika tu. Jadi ramai orang Bani Khuza'ah ni mati terkorban, ada dalam sekitar 20 orang dikatakan. Lepas tu mereka pun mencari perlindungan di mereka pun hantar usaha Madinah mohon membela mereka. Rasulullah pun tanpa teragak-agak lagi menghantar surat kepada musyrikin Mekah mengemukakan 3 tuntutan. Pertamanya ialah membayar diat ataupun wang tebusan kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh dalam peperangan itu. Yang kedua, perjanjian setia mereka dengan Bani Bakar ditamatkan, iaitu perjanjian setia antara orang kafir Quraisy Mekah dengan Bani Bakar segera ditamatkan. Dan yang ketiga, perjanjian Hudaibiyah dianggap tidak sah lagi. Ya. Sebab orang kafir ni dia telah melanggar perjanjian ni, jadi lagu mana nak sah dah. Jadi kira pakat tak satu lah. Dan Rasulullah SAW ni dia susung strategi nak masuk kota Mekah ni untuk elak pertumpahan darah. Rasulullah ni dia sangat bijak.
antara sifat Rasulullah ni ialah al-fatanah dia, bijaksana. Jadi Rasulullah ni, dia ni seorang perangka strategi hok bijak. Jadi, untuk elok pertumpahan darah, Rasulullah mengatur strategi dengan seteliti-telitinya, dan Rasulullah membahagi 3 pilihan kepada orang musyrikin Quraisy. Pertama, ialah supaya mereka membayar dia. Kedua, kutuk secara terang-terangnya perbuatan Bani Bakar pergi dengan Bani Khuza'ah tersebut. Dan yang ketiga, ataupun mereka boleh pilih untuk berperang dengan tentera muslimin. Hak 3 ni, hak paling ganas dia. Nabi cabar juga lah mereka ni. Dan orang musyrikin Quraisy ni, ramai pilih hak ni dah, hak ketiga. Mereka dengan angkuhnya, mereka rasa mereka ni hebat lagi. Mereka pilih hak ketiga, iaitu berperang dengan tentera muslimin. Tapi, antara mereka tu, ada juga orang tidak setuju dengan cara yang ketiga ni dah. Antara orang yang besar yang tidak setuju dengan ketika tu ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Iaitu bapa saudara Nabi, tak Islam lagi masa tu. Dan yang keduanya ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan juga masih belum memeluk Islam ketika tu. Dia juga tidak setuju dengan caranya agar berperang dengan tentera muslimin. Dan antara taktik Nabi lagi, strategi Nabi lagi, Nabi ni mendirikan khemah dia. Setelah musyrikin Mekah pilih nak perang, Nabi dengar bahawasanya mereka pilih untuk perang, Nabi pun mengarahkan agar 10,000 tentera muslimin bersedia untuk berangkat ke Mekah. Dan mereka pun mendirikan khemah di suatu tempat lah, di suatu tempat tidak jauh dari Mekah. Nama tempat tu tak ingat, Murus Az-Zahran ke Gabriel, tak ingat. Dan Nabi pada malam harinya, Nabi suruh mereka menyalakan unggun api di khemah masing-masing. Jadi, khemah tu banyak ada. Khemah banyak, stopok di situ, stopok di sini. Dan Nabi suruh menyalakan unggun api yang besar di khemah masing-masing. Supaya orang musyrikin Mekah tengok benda tu merasa gerun dengan perkara tersebut. Mereka ingat bahawa orang Muslim ini, kaum tentera Muslim ini sangatlah ramai. Sangatlah ramai daripada anggaran mereka agak. Disebabkan oleh unggun-unggun api yang menyala tersebut. Jadi, apabila tengok unggun api ni, yang besar ni, ingat ramai bilangan tentera Muslim ini, Abu Sufyan dan Al-Abbas pergi jumpa Nabi dan menyatakan pengisytiharan bahawa mereka mahu memeluk Islam. Dan mereka pun memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Okey. Dan pada keesokan harinya, pada keesokan harinya, pagi Jumaat dah. Katanya pagi Jumaat. Pada pagi Jumaat, hak tenang, Nabi pun masuklah ke kota Mekah dengan penuh tawaduk dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi masuk dengan menggunakan unta, hak mana Nabi naik ketika mana dia berhijrah meninggalkan Mekah dulu untuk ke Madinah. Dengan unta tu juga Nabi masuk semula ke kota Mekah dari Madinah lah. Dari Madinah, tempat asal pergerakan dia. Nabi naik unta hak sama. Unta tu dinamakan Al-Qaswa. Dan Nabi pun berucap terus seraya berucap, Nabi kata, siapa masuk rumah Abu Sufyan akan selamat. Siapa masuk Masjidil Haram pun akan selamat. Dan siapa masuk rumah sendiri, rumah masing-masing pun akan selamat. Nabi memberi jaminan lagu tu kepada orang penduduk Mekah ketika tu. Jadi ucapan Nabi ni menyebabkan orang musyrikin Quraisy Mekah ni hilang semangat lawan Nabi dah. Apabila Nabi kata gitu tu, ibarat memang Nabi tu berjaya lah dalam strategi dia menawar Mekah tu. Gitulah lebih kurang. Abu Sufyan, hok mana orang besar, hok mana dia duduk sanjung-sanjung pun boleh berpihak pada Nabi. Dan Nabi masuk dengan tentera Islam sangat ramai. Mereka pun gerung lah. Jadi mereka pun tak ada lah semangat nak lawan Nabi. Mereka pun menyerah kalah gitu je. Okey. Lepas tu, Rasulullah apabila masuk ke kota Mekah, dia masuk melalui 4 penjuru yang telah ditetapkan. Nabi dia rangka strategi bahawasanya ada 4 penjuru kena masuk ke penjuru-penjuru tersebut dah. Bukan masuk ke satu halat sahaja. Ada jalan ni, ada jalan ni, ada 4
bako pak penjuru supaya berlaku supaya gapo berjaya molek lah nak tahu mula Mekah tu biar dapat mula kota Mekah tu kepada orang Islam. Jadi Rasulullah pun apabila dia masuk kota Mekah dia terus menuju ke Kaabah dan menghancurkan berhala hok di sekitar Kaabah tu. Dikatakan ada dalam 360 berhala belaka, wacu belaka, membersihkan Kaabah tu daripada unsur-unsur syirik, biar Kaabah tu suci kembali kepada fitrah dia asal iaitu suci lah. Rasulullah juga larang tentera Islam serang orang musyrikin Mekah kecuali apabila diserang. Kalau diserang, memang kita kena tindak balas lah, lawan balik lah. Tapi kalau orang tu mula, kita jangan start dah. Gitu. Okey, jadi itulah merupakan serba sedikit kronologi tentang pembukaan kota Mekah. Jadi lainnya kita akan tengoklah sebentar lalu tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr ni merupakan surah ke-110 dari Al-Quran. Mana bermaksud pertolongan dia. An-Nasru maksud dia pertolongan. Nasara yang suruh nasran. An-Nasr masdar iaitu maksud dia pertolongan. Dan surah ini mengandungi 3 ayat. Dalam Al-Quran ini ada 3 surah sahaja mengandungi 3 ayat, iaitu surah An-Nasr, surah Al-Asr, dan satu lagi surah Al-Kawthar. 3 surah ini sahaja ada 3 ayat dalam Al-Quran. Apabila turunnya surah An-Nasr ni, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan tentang surah ni, bicarakan tentang surah An-Nasr ni. Dan di antara orang Sayyidina Umar bawa ketika itu ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni ialah sepupu Nabi SAW, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, dia ni bukan sekedar sahabat. Dia ni memang genius dalam bidang tafsir. Dan sebabnya dia ni Nabi pernah bunyi apa tu? Dia pernah mendoakan kepada beliau dah. Ketika mana beliau masih kecil, ketika mana baginda nak tahnik belah mulut dengan kurma tu, baginda membaca doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas ni dalam agama dan juga ajarkanlah dia at-ta'wil, iaitu at-tafsir. At-ta'wil sini ada juga para ulama menafsirkan dengan ta'wil mimpi. Tapi majoriti para ulamanya mentafsirkan dengan at-ta'wil ialah at-tafsir. Okay, at-ta'wil itu ialah at-tafsir. Sebab itulah Abdullah bin Abbas ni dia faqih dalam bidang tafsir dah. Tanpa rujukan para sahabat kalau ada kemusykilan dalam tafsir Al-Quran. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas tu dia ada sekali dalam majlis tu. Abdullah bin Abbas ni dia muda lagi lah ketika tu. Dan orang-orang sahabat orang lain mana tengok Abdullah bin Abbas ni, dia tanya Umar Al-Khattab, dia tanya, "Apa membawa budak kecil ni dalam majlis ilmu ni?" Lepas tu Umar kata gana, Umar kata, "Aku tengok pada budak ni sesuatu yang tak ada pada orang lain. Kamu sendiri aku tengok dah. Benda mana pada Abdullah bin Abbas ni tak ada pada orang lain dah." Okay. Jadi mereka pun terpaksalah terima juga kedatangan Abdullah bin Abbas dalam majlis tersebut lah. Jadi mereka pun berbincanglah tentang surah An-Nas tu. Mereka pun memberi pandangan, pendapat tentang surah An-Nas ni. Mereka kata gana, mereka kata surah ini menceritakan tentang bahawasanya Islam itu akan bangkit dah. Islam itu akan bangkit dengan pembukaan kota Mekah. Lepas tu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok manusia masuk ke dalam agama Islam itu, pada agama Allah tu, dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Islam itu telah menang dan Islam itu akan bangkit. Lepas tu Sayyidina Umar pun tanya oleh Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang surah ni? Gapo jawab Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas kata gana, dia kata, aku melihat pada turunnya surah ini menandakan bahawasanya ajal baginda sallallahu alaihi wasallam telah hampir. Sebabnya surah ni apa?
menceritakan kisah tentang bahawasanya agama tu boleh kata lengkap dah, sempurna dah. Pembukaan kota Mekah, berjaya buka mula kota Mekah, lepas tu Islam tu ramai ke jadi pengikut, penganut Islam ke jadi orang ramai. Jadi bererti bahawasanya risalah kenabian Nabi mungkin akan tamat dalam masa tidak lama lagi dah. Dia Abdullah bin Abbas dia nampak lagu tu lah. Dia ni faqih dari tafsir dah. Jadi dia nampak tersirat dah. Orang lain nampak tersirat saja, dia nampak tersirat. Dan apabila dengar lagu tu, para sahabat pun takjublah dengan ilmu Abdullah bin Abbas. Dan dalam masa yang sama mereka juga berasa sayu, berasa sedih mengenangkan bahawa Nabi Muhammad, mana mereka duduk berjuang bersama-sama dari awal pergi hijrah Madinah sekali, menghadapi tentang-tentangnya orang kafir, perang dengan Nabi dan segala-gala ke membela Nabi daripada tuhmah-tuhmah. Jadi apabila orang mana kita duduk sekali, duduk sama, duduk cinta molek, nak ilah, nak meninggal dah, nak wafat, secara fitrah insaninya kita berasa sedih dah. Tak apa lagi, mereka pun berasa sayu, berasa sedih mengenangkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan mereka tidak lama lagi dah. Okey, surahnya telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Okey. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi dalam Mafatihul Ghaib, tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi Imam Tafsir, dia menimbulkan persoalan apa beza An-Nasr dengan Al-Fath sehingga diatafkan Al-Fath ke atas An-Nasr. Kalau kita tengok Nasrullahi wal Fath, ada waw ataf di situ dah. Ini ilmu bahasa Arab lah sikit dah. Ngaji bahasa Arab mula dah. Mana tak ingat dah. Apa pun boleh ngaji mula ni. Nasrullahi wal Fath. Jadi sebut pertolongan Allah dan Al-Fath, kemenangan ataupun pembukaan kota Mekah. Sebab apa disebut lagu tu diatafkan Al-Fath ke atas An-Nasr? Jadi Fakhruddin Ar-Razi sebut sininya An-Nasru huwa al-i'anah la matlub wal fathu huwa tahsilul matlub wal zahir anna an-nasra sababul fathi. Jadi An-Nasru itu, pertolongan Allah itu merupakan pertolongan An-Nasru itu merupakan pertolongan ke atas untuk mencapainya gapo diminta, mencapai tujuan dia. Pertolongan sehingga tercapainya tujuan. Dan Al-Fathu itu ialah tercapainya objektif, tercapainya tujuan. Dah. Dan secara zahirnya sebab pertolongan Allah lah yang menyebabkan berlakunya pembukaan kota Mekah dah. An-Nasra sababul fathi. Tanpa pertolongan Allah, benda ini tidak akan berlaku dah. Semua gapo-gapo ni daripada pertolongan Allah Subhanahu taala berlaku dah. Dan Imam Ar-Razi juga menimbulkan persoalan. Bapa Nasrullah itu Nasru itu disandarkan kepada Allah. Padahal kalau kita tengok ayat Quran sebelum ni ada sebut waman nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu melainkan daripada Allah. Tapi disebut juga Nasru dan bawa kalimah Allah selepas tu. Bapa tak mari Nasru saja. Idza ja'an nasru wal fathu, kau contohnya dah. Jadi Imam Ar-Razi sebut sini sebab turun secara bunyi ayat ni bagi menjawab pertanyaan orang Islam ni. Pertanyaan orang Islam mana disebut dalam surah Al-Baqarah. Orang Islam ni dia bersifat tabah, sabar dan redha menerima ujian dia. Sebelum datangnya pertolongan daripada Allah. Tapi mereka pun dalam masa sama mereka pun kadang-kadang mempersoalkan juga bila nak bagi pertolongan Allah dah. Bila kita nak berjaya ni, asyik kena tindah jauh dari mengenak kita semacam dah. Ayat mana menyebut tentang perkara ni ialah am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bila nak mari pertolongan daripada Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Jadi turun ayat ni dia menyandarkan idafah Allah kepada Nasr situnya sebagai menjawab pertanyaan orang-orang mukmin dalam ayat ni dah. Kita tengok ayat seterusnya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aitan nas, an-nas ini maksudnya ialah orang manusia dah. Dan ada dalam tafsir Tabari disebutnya an-nas ini daripada orang Arab, antaranya lah daripada orang Arab, dan antaranya ialah kabilah ahli Yaman dah. Kabilah orang Yaman. Orang Yaman tu pada lepas peristiwa pembukaan kota Mekah tu ramai duduk masuk ke kota Mekah dah. Jadi antara tafsir Tabarinya pendapatnya ialah ra'aitan nas ini ialah orang daripada kaum Arab dan juga antara kabilah daripada Yaman. Afwajan, maksud afwajan ialah zumara ataupun faujan iaitu berbondong-bondong lah. Dan juga pada ayat ni menjadi hujah kepada kita, menjadi hujah untuk kita katakan bahawasanya iman orang hak bertaklid sahaja, iman orang hak menjadi muqallid sahaja, beriman bahawasanya Allah itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah adalah sah. Adalah sah. Jadi iman kalau ikut-ikutannya, mereka ni sekadar ikut ada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sebut tu kalimah syahadah tu dengan sekadar ikut ada, boleh jadi ikut saing sahabat, ikut saudara mara lain. Jadi iman mereka tu kita kena hukum secara zahirnya mereka tu Islam dah. Mereka tu Islam. Kalau supaya kita laninya, kalau orang mu'allah ada, orang mu'allah masuk Islam dan dia masuk Islam tu boleh jadi sebab dia ikut orang lain. Dia ikut orang duk kecek. Bukan masuk secara kata masuk secara hotel lah maksudnya, tapi dia masuk secara ikut-ikutan ataupun dia masuk tu sebab nak ikut kekasih dia, ikut gawe dia, ikut suami isteri dia, ikut saudara mara dia, ataupun dia masuk tu sebab harta, ditawar harta jadi dia pun masuk. Jadi email tu tetap sah dah. Kita kena hukum bahawasanya mereka tu ialah orang Islam. Dah. Darah mereka haram dah. Mereka itu ialah orang Islam. Jadi kita tak boleh lah kata kalau kita ada saing sahabat kita hak mana orang kafir, orang hak mana masuk Islam jadi mu'allah tu, kita kata mu ni kalau masuk sekadar tu ikut gawe saja kau tak payahlah gitu, baik mu tak masuk Islam gitu, tak boleh dah. Tak kena lah gitu. Kita kena sebagai seorang pendakwah, kita kena dakwahlah dia, terangkan dia lagi kepada Islam, dan kita kena ajar Islam betul kepada dia dah, agar dia tu tertarik kepada Islam dan dia tidak menjauhkan diri daripada Islam. Jangan sebab kata-kata kita duk hina dia, duk caci dia, menyebabkan dia tu lari daripada Islam. Nanti kita pula kena dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat esok dah. Agak-agak boleh jawab kalau kita menjadi punca orang tu lari daripada Islam. Ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Jadi dalam ayat ni merupakan ayat ni menunjukkan kepada kita apabila kita beroleh suatu kejayaan, kita ni hendaklah memuji Allah dah, melafazkan kalimah-kalimah suci kepada Allah, taqdis. Kita kena tasbih kepada Allah. Tasbih dan juga kita kena puji Allah. Kita kena sebut lafaz alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita ni dikurniakan kejayaan dah. Dan kita juga kena beristighfar dah, istighfar apabila kita ni beroleh sesuatu kejayaan. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Kata Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ni apabila dekat dengan kewafatan, baginda sentiasa menzalimi suatu
zikir ni, suatu sebutan dah. Iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Nabi di dekat penghujung hayat baginda, Nabi sentiasa melazimi sebut apa dah? Melazimi ucapan ni, zikir ni dah. Aisyah tengok Nabi duduk buat asal muda ni dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Nabi bangun sebut zikir ni. Nabi gerak sebut zikir ni. Dekat kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir An-Nas ni antara surah terakhir turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas surah An-Nas ni turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, mana menceritakan tentang bahawasanya agama Islam ni telah sempurna. Lepas tu ayat tu dalam tafsir ni sebutnya 80 hari lagi Nabi nak meninggal. Lepas tu turun satu lagi ayat, iaitu ayat Al-Kalalah. Ayat terakhir surah An-Nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, ini merupakan ila akhir. Menceritakan tentang harta pusaka waris kata silap. Apabila turun ayat ni 50 hari lagi Nabi nak meninggal. Dan selepas tu turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Turun ayat ni 35 hari lagi Nabi nak meninggal, Nabi nak wafat. Dan akhirnya turun ayat dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Turun ayat ni nya 21 hari lagi Nabi nak wafat. Dan inilah ayat terakhir sekali turun. Jadi ayat terakhir turun ni ada khilaf lah di kalangan para sarjana dah. Abu ambil ni nya dalam tafsir Al-Qurtubi, pendapat Imam Al-Qurtubi lah. Jadi hamba rasanya tak itulah dulu lah. Rasanya tak ada berapa. Jadi kalau ada para sahabat ada nak betul gapo-gapo, sang sahabat ada nak betul, ada salah gapo kau, ada nak kongsi gapo, nak tampung gapo, kau boleh aja lah. Dan hamba minta maaf atas segala salah silap kalau ada salah silap. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu daripada kelemahan di hamba sendiri. Okey, jadi hamba buka kepada sesi perbincangan pula. Hamba lagi muzakarah ni. Kita bincang sama-sama sekejap. Okey. Boleh ulas sekali lagi apa zikir yang Rasulullah baca tadi pada akhir ayat dia? Zikir Rasulullah baca dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majlis kan? Ada lagi lafaz zikir lain. Lafaz yang sama dengan kafaratul majlis bukan? Waktu majlis lagu ni kot dia, lebih kurang aku. Waktu majlis ni. Boleh balik ni. Dan ada pendapat lain kata adalah zikir lain, tapi lebih kurang ni lah. Sana. Boleh ayat-ayat terakhir diturunkan. Ayat terakhir, belakang kan lah? Belakang Al-Qurtubi. Belakang. Ayat terakhir ayat yang mula-mula turunnya, ngelah-ngelah dekat kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya surah ni lah, surah An-Nasr. Dan selepas itu turun Al-yawma akmaltu dinakum. Tu surah Al-Maidah dia, surah Al-Maidah. Turun ayat ni ya. 80 hari lagi Nabi nak meninggal. Okey, beres tu. Okey, selepas tu pula turun ayat Al-Kalalah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayat ngelah surah An-Nisa. Turun ayat ni pula 50 hari lagi Nabi nak meninggal, Nabi nak wafat. Selepas tu pula turun pula ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Turun ayat ni pula 30 hari lagi Nabi nak wafat.
Dan hok ngelah kali turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Apabila turun ayat ni 21 hari lagi Nabi Nuh wafat. Dan itulah ayat hok ngelah sekali turun. Okey kan ada? Yo, dah. Ada 5 nuktah tadi kan? Hmm? Ada 5 ayat kan? Ada maksudnya satu surah, 4 ayat kan? Surah apa ayat? Tu mengikut tafsir Qurtubi lah. Imam Qurtubi, pendapat dia. Yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, gabar-gabar lagi wah, kandasnya ah. Mana kanda ada, kanda ada. Muzi tanya tu. Dapat kan dah kau sikit. Bukan lah, tak buka masih. Tu Muzi nanti tanya. dia lagi pasal Al-Hub tu boleh tanya keimanan kepada Nabi. Okay. Al-Hub dah. Al-Hub tu maknanya cinta sajalah. Cinta kepada Nabi. Dah, cinta kepada Nabi supaya Abu Talib lah. Abu Talib ni dia cinta kepada Nabi tapi dia tak ada asal lagi. Apa? Ciri keimanan yang kena ada dah. Kita sebagai orang mukmin ni kena ada dua lah. Al-hubbu wal ittiba' dah. Jadi Abu Talib ni dia cinta saja kepada Nabi tapi dia tidak mau ikut ajaran Nabi. Dia tak ada al-ittiba'. Jadi tak boleh ikut lah. Okay, mafhum. Dia lepas ni. Kan dah kan aja pun. Jangan masuk nak cari jodoh dah baru tu baik. Kira ni surah yang terakhir diturunkan kan? Kalau kita kata surah yang terakhir diturunkan adalah surah An-Nas. Surah yang terakhir diturunkan. Surah An-Nas, surah terakhir diturunkan. Kira pihak berapa harap lah. Kalau tak pihak tu boleh lah. Tanya-tanya lah. Bolehkah kita Sekolah-sekolah lah. Kosi-kosi mana gua tahu lah. bolehkah kita istimbak bahawa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu ada 3 perkara? Ya Allah, mohon daripada kita selepas kita mendapat kejayaan ataupun kemenangan. Iaitu fasabbih tu tasbih, Yalah. bihamdika tu Tasbih, tahmid dengan istighfar lah. fasabbih tu tasbih, bihamdika tu kita kata tahmid. Yang ketiga istighfar. Memang lagu tu lah. Dia ada dalam surah kita tafsir ni. Dia sebut tentang apa Allah mari tasbih dulu, baru tahmid, baru istighfar. Perbincangan dia panjang lebar lah dalam tu. Aku pun tak ingat mana lah. Kitab gapo tu aku tak ingat. Kalau tak silap kita Mafatihul Ghaib aku tak silap. Kitab Ar-Razi. Boleh rujuk mula tu. Apa dia mari sabih dulu, baru hamdi rabbik, baru wastaghfir. Ada sebab-sebab dia lah. Susunan tu. Boleh cek mula tu. Mu ada terbaca tak? Ada pasal betul tak selepas turunnya apa ni surah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyakkan baca subhanakallahumma wa bihamdika, bukan subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli dalam rukuk dan sujud dia. Tak ada pula, tak tahu. Yalah. Okay, dalam rukuk dengan sujud kan banyak lapan-lapan yang Itu memang antara baca kita boleh baca dalam, kita boleh amalkan dalam sujud dia, sujud rukuk dia. Mana kata banyak jugalah apa ni Nabi baca banyak lah. lapan-lapan yang boleh sebut dalam rukuk dan sujud ni. Banyak kau. Ismul Muslim ada boleh baca. Mana masuk kau? Alhamdulillah. Dah lah, mu kata Muslim tadi baca lah.
Kita tanya mau ajak suruh baca. Mana tak jelas ah. Tak dengar? Tengah-tengah. Dok, putus adik, putus. Boleh mula. Tak ada apa dah. Soalan tak ada pasal tu lah, pasal rokok dengan sujud tadi. Tasbih ketika rokok dan sujud. Surah ni ada sebab nuzul. Sebab nuzul tak jumpa tu. Mungkin surah ni kira bertanda bahawasanya ialah nak bergembira di atas pemuka kota Mekah dan juga memberitahu bahawasanya ajal baginda tu dekat lah. Bila tu orang surah ni? Boleh. Pada tu lah. Surah ni turun selepas pembukaan kota Mekah kan? Selepas pembukaan. Apa hijrah lah. Surah ni surah Madaniyah, tak sebut ada dia. Yalah, surah ni turun surah Madaniyah lah. Itu kan selepas hijrah. Ada? Masuk mula Mekah. Apa? Apa? Khilaf kan? Enggak boleh ya? Turun pada berapa hijrah? Apa ya udah biar. Surah ni Nilai kot. turun pada berapa hijrah Dan kalau kita baru iktibar pembukaan kota Mekah tu pada 8 hijrah. Apa hijrah kan? 8 hijrah. Pembukaan kota Mekah 8 hijrah. Tapi surah ni turunkan pada akhir hayat Rasulullah SAW iaitu 10 hijrah. Setakat aku baca lah. Kalau kita iktibar kepada akhir Ya. manazala minal Quran. Tapi di sana juga ada pendapat yang kata surah 10 hijrah lagi Rasulullah. turun sebelum pembukaan sebagai bisyarah. Tapi wallah setakat baca ni kurang kuat lah sebab perbincangan tentang akhir manazala ni adalah surah An-Nasr. Okay, macam-macam Kena? Oh ayah ni. Ada berapa? Kerja aku ni berapa hari bin apa? Laqad ja'akum 35. 30 lah mau sebut ni. 35 ke 30? 35 hari. Soalan boleh? Ketika Rasulullah SAW ni belah lah aku. Pada ketika pembukaan kota Mekah Rasulullah puasa ke tak? Ketika berapa tak dengar. Pembukaan kota Mekah Rasulullah puasa ke tak? Tu tidak diketahui dah. Kau ada jumpa? Tak ada tak jumpa lagi. Tu tanya tu. Tak tahulah baginda. Sebab dia berlaku pada bulan Ramadan dan kita pun selalu ada buat ceramah Fathul Mekah di Kelantan lah. Allah Alam. Tak ingat Mungkin ada sahabat-sahabat ingat. Idris ke? Aku tanya apa dulu lah. Alah, nanti Syarul boleh tulis tu. Okey, tak apa.
Mana? Orang lain tak nak nambah? Iskandar? Hebat. Anak hebat padu. Jazakallahu khaira ya Ahnaf. Walakum jami'an. Jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak. Betul. Ya, selesai kita. Bunyi. Oke lah. Terima kasih lah pada. Masih banyak lah. Ya. Oke. Jazakumullah khair. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah kita jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.